ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sihat, insya-Allah semua dengan nikmat iman dan Islam yang Allah bagi kepada kita, nikmat kesihatan dan masa lapang yang Allah bagi kita peluang untuk kita menikmati nikmat itu dengan jalan yang Allah redai, insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga di muka surat 188. 188, tips kedua. Tiba-tiba tips kedua kan. Jadi kalau ingat lagi hari tu rasa macam baru, tapi kalau kita sebulan sekali maknanya dah sebulan. Tapi bila kata minggu ni giliran Ustazah, rasa macam baru datang. Ya, alhamdulillah. Ni insya-Allah seminggu Jumaat depan Raya Haji kan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Zulhijjah ni kita berada dalam tempoh 1 hingga 9 Zulhijjah ni, waktu tarikh-tarikh ataupun hari-hari yang disebutkan sebagai hari yang sangat-sangat mulia dan sangat digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah. Sebagaimana kita memperbanyakkan ibadah pada bulan Ramadan, maka pada awal Zulhijjah ni kita perbanyakkan juga ibadah. Dan antara ibadah-ibadah yang baik, puasa, sedekah, tu tabung jalan tu hari ni masuk lebih sikit. Sepanjang tempoh sampai kepada Raya Haji tu 10 Zulhijjah, itu afdal untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Jadi kalau boleh dalam tempoh 10 hari kita ni jangan sampai macam hari-hari biasa dalam bab ibadah. Biar ada lebih daripada biasa-biasa. Jadi kalau kita terlepas, kita dah lepas dah bulan Ramadan, sekarang kita ada peluang lagi untuk mendapatkan gandaan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Dan juga tidak ada ibadah yang paling Allah sukai pada bulan Zulhijjah ini melainkan daripada menumpahkan darah haiwan kurban. Jadi jadikan kurban sebagai ibadah tahunan yang kita contohi Nabi Muhammad SAW, bahawa baginda selama berada di Madinah 10 tahun baginda tidak pernah miss setiap tahun kurban. Jadi ini mindsetting yang mungkin dalam masyarakat kita fikir kurban tu seumur hidup sekali, macam haji kan. Ada beza kan. Haji ya seumur hidup sekali sebab kita ada kuota, kita ada giliran kan, kita bukan selalu boleh pergi. Tapi kalau kurban itu setiap tahun kita usahakan untuk buat. Dan saya cadangkan kita semua ni yang maknanya bagi yang ada depan saya yang memang ada gaji, maka peruntukkanlah sebahagian daripada gaji kita untuk kurban setiap tahun. Dan sebaik-baiknya setiap tahun semakin baik. Maknanya kurban kita kan ada tingkatannya, dan bermula dengan satu bahagian lembu atau satu bahagian kerbau atau satu bahagian unta kan. Kemudian kita nak up sikit seekor mula dengan kambing paling kecil kan. Kemudian lebih sikit, kalau ada rezeki lebih sikit, seekor lembu. Kemudian seekor unta tak tahu bila boleh ya. Pasal unta tak ada tempat kita kan? Tapi boleh kita impikan satu masa nanti kita nak kumpul duit, betul-betul kita nak korban seekor unta. Kita nak buat yang terbaik kan. Betul-betul kalau memang perlu import, tak apalah, itulah korban kita kepada Allah SWT. Ya, planlah dalam hidup kita supaya korban kita dari setahun ke setahun semakin baik. Jangan plan tiap-tiap tahun satu bahagian lembu. Tiap-tiap tahun dulu, kini dan selamanya. Duk satu bahagian lembu tu lah, tinggal naik turun harga je lembu kan. Jadi kita kalau boleh up, kalau tak boleh nak seekor kambing pun, satu bahagian lembu sebenarnya dah hampir sama harga dengan seekor kambing. Beza umumnya harga rata-rata tu dalam beza 100 je. Kalau ambil 2 bahagian lembu, lebih baik ambil seekor kambing. Dari segi afdalnya pun lebih afdal. Jadi kita kadang sebab dah biasa lembu, dan kita pula jenis siapa open korban di surau mungkin ada buka kan korban, kita masuk je, kita dah biasa macam tu kan. Sedangkan sebenarnya dalam bab korban ni sebaik-baiknya adalah kita pilih haiwan korban. Cuma sekarang mungkin kita tak ada keupayaan. Kalau kita pilih pun takut. Baru ni saya jumpa kes, dia nak pilih haiwan korban, tapi sebab tak ada ilmu, jadi dia pilih yang comel. Lepas tu dia pergilah kandang kambing, dia cari yang comel, tak ada. Sebab kandang kambing, bau kambing lah kan. Bau kambing, bau dia punya
bulat-bulat dia tu kan. Lepas tu kena pula dia tengok kambing semua bergolek-golek atas najis dia sendiri. Memanglah binatang macam tu. Mana ada binatang bilik tidur dia asing dengan tandas dia. Kan? Dia memang sekali. Bilik tidur dia situ, tandas dia pun situ, tempat dia main pun situ, tempat dia makan pun situ. Itu binatang. Yang beza dengan manusia. Jadi bila tanpa ilmu, akhirnya dia pilih yang comel. Tak ada lah bulu yang comel. Semua dah bergolek atas dia punya tu kan. Dah jadi colour pun dah berubah. Tiba-tiba datang kambing baru, comel dia kata. Bila datang tak comel. Yelah, bila baru datang bersih. Bila dah duduk kat kandang, dia kotor. Jadi akhirnya tak ada kambing comel. Tahun ni saya tak korban lah. Ni bila tanpa ilmu. Kan? Silap tu. Dia sebenarnya yang disuruh pilih tu kambing yang terbaik berdasarkan kepada sifat-sifat yang telah pun diajarkan dalam Islam. Kan? Kesempurnaan sifat kambing tu maknanya kaki dia tak ada yang tempang, telinga dia tak ada yang serpih, yang maknanya anggota badan dia semua sempurna, lengkap. Kalau boleh kita cari yang sihat, gemuk kan. Tapi gemuk tu kita boleh gemuk kan. Lepas kita beli bawa balik lah, bagi dia makan. Lepas tu bagi makan makanan berkhasiat, elokkan kambing tu. Itu yang terbaik. Dan kalau lembu, kita elokkan lembu tu sebelum kita sembelih dia. Dalam Islam ada kita katakan etika dalam kita nak sembelih haiwan. Jangan biar haiwan tu kelaparan, lepas tu kita sembelih haiwan tu dalam keadaan dia tengah kelaparan. Sebaliknya Islam ajarkan bahagi binatang tu bahagia kan. Dia kenyang, dia cukup makan, semua senang hati, barulah kita sembelih dia. Itu etika ya, adab kita dalam Islam ada adab bukan hanya sesama manusia, bahkan kepada seluruh alam ni. Termasuk kepada haiwan, kepada tumbuhan. Bahkan kita ada adab kepada semua objek-objek yang ada di keliling kita. Yang kita tahu dengan buku kita ada adab kan. Buku kita tak boleh letak bawah kan. Walaupun tak berdosa letak bawah, tetapi adabnya kita letakkan di atas. Maknanya kita ada adab. Dengan meja kita tak boleh sepak meja suka-suka hati. Sakit hati kita tumbuk meja. Dan meja tak bersalah. Kita ada adab. Adab kita maknanya kita tidak menyakiti mana-mana makhluk pun dalam dunia ni, melainkan dengan sebab-sebab syar'i. Jadi tu maknanya kita punya target dalam hidup kita. Jadi sekarang ni korban ni jadikan dia sebagai kegiatan tahunan kita tanpa keberatan kita mengeluarkan sebahagian daripada gaji kita tu untuk korban. Atau pulang sekarang nak pilih korban apa. Kadang-kadang bila kita anggap korban tu seumur hidup sekali, jadi akhirnya kita buat tahun ni kita korban, tahun depan nama orang tu, tahun tu nama orang ni, tahun ni kita tukar-tukar nama. Sebab kita ingatkan setiap orang tu kena korban. Macam haji pula. Haji kan nanti badal haji, nanti buatkan haji orang tu, hajikan orang ni. Tak, dia bukan gitu. Jadi kalau kita nak bagi letak nama orang lain boleh, tapi dalam bab ibadah ni jangan sampai kitanya sendiri tak ada bahagian gitu. Maksudnya kita ni tak ambil bahagian dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah ni kita kena selfish. Selfish memang salah, memang tak baik. Tapi dalam bab ibadah kita diajarkan untuk mengutamakan diri kita sendiri. Contohnya kalau solat jemaah, kan disuruh soft paling depan. Kalau kita jemaah sama-sama perempuan, soft paling depan lah. Kalau lelaki sama-sama lelaki kan. Kalau lelaki dengan perempuan memang yang terbaiknya yang belakang kan. Jadi normalnya biasanya kita soft paling depan. Jadi dia tak boleh kita kata kita ni tak mau selfish lah. Kita pun silakan sila orang lain lah kali, kita duduk ujung sekali. Dan itu bab ibadah tak boleh macam tu. Dan ataupun kita kata nak bersedekah, kita ulur dulu tabung kat semua orang kan. Sila sedekah. Kita last kali nak mau masuk, duit dah tak muat dah. Tabung dah penuh kan. Jadi saya tak jumpa kejadian tabung tak muat. Tapi manalah tahu kan. Jadi maksudnya dalam bab sedekah kita tak boleh tunggu last sekali. Dalam bab ibadah kita kena utamakan diri kita sendiri. Ini yang kena belajar, kena ada ilmu. Kadang-kadang kita duduk kira nak utamakan orang lain, semua kita bagi orang lain. Jadi kadang nak masuk korban dekat masjid, tiba-tiba kita kata tiba-tiba ada saudara kita nak masuk juga. Tu last, bahagian last. Dah tak boleh dah. Orang lain kita kata tak apalah, silalah kamu masuk, saya berkorban. Berkorban. Itu berkorban yang tak kena tempat. Yang dalam bab ibadah kena berebut kan? Jadi itu maknanya konsep dia kan? Baik. Jadi itu sikit selingan lah mukadimah untuk kita mulakan Zulhijjah kita ni, menjadikan
ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, dan supaya kita tahu bahawa itulah ibadah yang kita nak buat. Kalau boleh mulai daripada saat ini, kita plankan. Memang setiap tahun kita akan korban, tinggal lagi apa yang kita nak korban itu berdasarkan kemampuan kita. Jadi saya ingat kalau dah ada gaji memang tak ada masalah. Kalau orang tak ada gaji pun dia boleh kumpul sebenarnya. Kalau nak korban tu, kalau betul-betul nak lah, sebulan 50 je kumpul. Kan setahun 600. Kalau sebulan 50, sikit je kan. 50 tu korbankanlah baju yang kita teringin sangat nak beli. Baju harga 100, baju harga 50 boleh dapat. Sekarang lagi murah, baju RM10, RM20 pun ada. Kan? Korbankan yang itu, kita kumpulkan duit untuk laksanakan korban pada 10 Zulhijjah atau pada hari-hari Tashrik. InsyaAllah. Sekarang settingkan je lah minda kita supaya kita ni plan tiap tahun memang kita nak korban. Baik, jadi yang kita nak bincangkan hari ini tajuk, kita tengok-tengok muka surat 188, tiba-tiba tajuk dia tips kedua. Kok lupa, kita ulang balik sikit. Yang hari tu kita bincang sebenarnya ini tips untuk kita mengelakkan diri daripada menjadi orang yang mengumpat. Sebab kita dah tahu dosa mengumpat, kita dah tahu definisi mengumpat. Dan sekarang macam mana kita nak elakkan diri kita daripada jadi orang yang mengumpat. Dan hari tu kita dah tengok ada dua tips, kan? Dua tips. Back to the past, look to the future. Maknanya past and future itu tips dia. Tengok kepada masa lalu dan lihat kepada masa depan. Baik, masa lalu tu apa? Maknanya kita tengok kepada punca gitu. Apa sebab kita dah mengumpat selama ni? Dan kita dah bincang hari tu ada banyak sebab. Siapa yang balik cek balik sebab-sebab tu dan muhasabah diri, itulah orang yang beruntung. Ada 9 sebab antara punca kenapa kita jadi mengumpat. Kita dah bincang 9 tu. Kan kita minta itu untuk kita cuba detect kita ni mengumpat sebab yang mana satu. Sebab nak bodek bos ke, sebab sakit hati ke, sebab geram nak marah ke, sebab tak ada ilmu ke sebab yang mana. Baik, bila dah tahu sebab, barulah kita boleh mengatasi dengan cara kita atasi punca tu. Kalau kita ni memang sebab kita mengumpat sebab kita nak bodek bos, maka semua dah dibagi ubat. Hari tu kita dah tengok, kita bagi punca dan bagi juga dia punya ubat sekali. Jadi kalau memang kita nak bodek bos, maka kita tengok balik kepada apa yang Nabi SAW ajarkan, bahawa kita tak boleh mendapatkan cinta manusia. So, kita tak boleh mengejar cinta manusia, sebab cinta manusia kalau kita kejar dengan mendapatkan kemurkaan Allah, itu maka Allah akan marah pada kita dan manusia juga akan benci kepada kita. Kita dah tengok lah yang itu boleh baca balik. Cuma hari ni kita nak tengok tips yang kedua. Baik, tips yang kedua ni tengok masa depan, ke depan. Baik, sentiasa mengingati matlamat sebenar hidup ini, mengingati mati dan fokus kepada kehidupan selepas mati. Dalam kehidupan selepas mati, manusia akan berada di sana selama-lamanya. Maka orang yang paling bijak adalah orang yang sentiasa memikirkan bekalan hidupnya sebagai persediaan menghadapi kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai orang yang paling bijak. Lalu baginda menjawab, aktharuhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bihi ulaikal akyas. Yang mereka adalah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia menghadapinya. Mereka lah orang yang paling bijak. Baik, jadi hari ni sebenarnya kalau kita ni hidup tak ingat mati, kita sebenarnya tak bijak. Jadi bijak ni definisi dia jelas kalau dalam Islam. Bijak maknanya ingat mati. Macam mana ingat mati dikatakan sebagai bijak? Baik, kita bukan ingat ni musim-musim COVID ni, bukan kata kalau aku mati macam mana, bukan gitu kan. Ada yang sampai ketakutan kan, ada yang sampai hand sanitizer duduk di setiap sudut rumah dia sebab ketakutan. Sebenarnya dalam rumah tak payah hand sanitizer sebab ada air. Kan kita kan sanitizer tu di tempat yang tak ada air gitu. Dan kita kat jalan ke, kita baru naik kereta ke apa, kita di tempat-tempat yang tak ada air. Baik, ketakutan sangat sampai akhirnya kita jadi hidup jadi gelisah, bukan itu. Tapi maksudnya kita nak dalam keadaan kita bersedia gitu.
Itu yang dimaksudkan dengan takut mati. Jadi bijak sebab apa? Sebab kalau kita takut mati, dia akan menyebabkan kita tu bimbang kalau kita mati dalam su'ul khatimah. Kita bimbang kita mati dalam keadaan masih ada amanah yang belum diselesaikan. Dengan itu, maka kita akan bersungguh-sungguh menyelesaikan tugasan-tugasan kita tanpa overdue. Kita ikut deadline sebab kita ingat mati. Kalau berhutang dengan orang, kita cepat-cepat bayar sebab kita bimbang mati dalam keadaan masih berhutang. Kan, maka orang yang hidup dengan cara macam ni, dia adalah orang yang berjaya. Itulah sebabnya, itulah kita katakan punca kejayaan umat Islam satu ketika dahulu. Sebab bagaimana umat Islam tu menjadi golongan yang berjaya disebabkan oleh mereka semua ingat mati. Dengan makna kata, apa pun yang dibuat dalam dunia ni adalah untuk persiapan mati. Jadi saya percaya kalau memang staff sini semuanya bekerja dengan cara ingat mati, semua cemerlang. Tapi bila tak ingat mati, deadline tak ikut, kerja tak siap-siap, punch in lewat, punch out awal. Sebab kita tak ingat semua tu adalah amanah-amanah yang akan ditanya oleh Allah SWT. Waktu kita hidup dengan, kita kata sesuka hati kita. Jadi maknanya kat sini kita kata kalau kita ingat tentang kematian, macam tu juga kita takkan suka-suka untuk buat maksiat dengan mudah. Nak mengumpat kita fikir, nanti kena hisap ni, nanti Allah tanya ni, kita berhenti. Jadi tu maknanya sebenarnya yang ini memang agak payah sebab kita kena setting balik otak kita, setting balik minda kita yang selama ni kita dah terlalu santai dengan kehidupan dunia. Dan memang Allah bagi tahu bahawa manusia ini pada saat kematian semua terkejut. Sebagaimana hari ni kalau kita tanya kepada mangsa-mangsa COVID-19 yang dah terkena, semua terkejut. Dan banyak kan interview-interview yang dia katakan bahawa saya tak sangkalah corona ni akan sampai dalam keluarga saya. Semua tak sangka. Itulah sifat manusia. Sampai kepada mati, walaupun kita semua boleh dibagi tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ni akan mati, setiap jiwa manusia akan mati. Tetap saja bila mati kita terkejut. Dan kita tak mahu mati yang kita memang tak jangka kan. Kalau kita kata walaupun umur dah sampai 70, 80, sampai 100 tahun sekalipun, kita masih lagi tak bayang mungkin kita akan mati kejap lagi. Apalagi ni yang umur baru 30-an, 40-an, 50-an ni. Lagilah kita rasa macam masih muda. Yang anak-anak remaja lagilah rasa lambat lagi nak mati. Walaupun kita dah tahu mati tak kenal usia. Tetapi itulah fitrah manusia. Jadi sebenarnya orang yang paling bijak yang boleh ingat saat kematian, dan juga dengan itu kita bersedia untuk kematian. Jadi sebenarnya memang maksiat apa pun boleh diberhentikan serta-merta kalau kita ingat tentang kematian. Cuma nak dapat ingat itulah yang susah. Macam mana cara nak ingat mati tu? Kalau saya suka, saya peribadi memang selalu bawakan topik ni dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, kalau misal katalah dalam keluarga kita kan, ada yang terlalai lebih sikit kan? Ataupun mungkin tak adalah lalai, cuma mungkin makan tak ingat dunia, sedap sangat. Kita kata, ni kalau mati tengah makan ni macam mana? Maknanya kita at least ada masa-masa tu kita bawakan topik mati tu sepintas macam tu saja. Dan kalau ada yang malas, tiba-tiba malas lah nak bangun sembahyang, kalau mati tak sempat sembahyang macam mana? Kita bawa hanya perkataan-perkataan macam tu, yang kalau mungkin seminggu sekali, 2-3 hari sekali dalam keluarga kita dibawakan isu mati tu, maka insya-Allah dia boleh berada dalam keluarga kita. Kita selalu ingat tentang kematian. Paling kurang ada yang mengingatkan. Ada yang nak degil-degil sangat, kita ingatkan balik. Ni kalau mati macam mana? Ada yang malas nak siapkan kerja, kita kata kalau mati kerja tak siap macam mana? Ataupun kita rasa enjoy, seronok sangat, excited sangat nak pergi berjalan, nak balik kampung. Kalau mati tengah jalan macam mana? Tapi bukan maknanya mati tu menyebabkan kita jadi ketakutan, tak. Maksudnya tak boleh, kan dalam Islam ni sederhana gitu. Kita kena sederhana. Dalam bab perasaan kita pun sederhana. Kita kalau excited sangat bahaya. Kita kena ingat, lubang syaitan, pintu syaitan masuk ke dalam diri kita adalah sebarang perasaan yang melampau. Jadi sama ada kita marah yang melampau, itu jadi pintu. Kita terlampau happy,
over excited, terlampau seronok sangat, excited sangat pun boleh jadi lubang dia. Dan terlampau sedih pun boleh jadi pintu untuk syaitan masuk. Jadi perasaan-perasaan melampau tu, itu yang bahaya. Jadi kita kembalikan semula perasaan melampau tu dengan kaedah ingatkan tentang kematian supaya perasaan kita jadi sederhana balik. Jadi ni tak boleh tak, memang kita kena selalu mengaji lah, mai datang pengajian gitu, supaya kita selalu diingatkan tentang kematian. Dan kadang-kadang duduk muhasabah, tengok sikit buka almari baju kita yang penuh sangat sesak tu. Sekali-kali tengok, ni kalau aku mati nak dibawa ke mana baju ni. Setiap satu baju dihisap, ditanya setiap satu baju. Lagi banyak baju, lagi lama soalan. Yang 3 almari tu, takut 3 tahun tak sudah-sudah soalan. Setiap selai baju ditanya. Baju pertama, beli pakai duit apa? Oh, ni baju gaji pertama. Gaji pertama tu dapat dengan cara halal 100% ke ada yang curi tulang? Dihisap ustaz, baru satu baju je tak tahu berapa lama soalan. Pasal duit apa beli, kan? Masa beli tu ada lalai, lupa Allah, kot masa shopping beli baju tu tiba-tiba tak solat sebab shopping mall tak nampak matahari. Tiba-tiba sudah-sudah dah habis waktu. Maknanya baju ni telah pun melalaikan kita daripada melaksanakan kewajipan. Sampailah kepada pakai baju ni ke mana. Kali pertama pakai baju ni kat mana? Baju ni dibeli dengan niat apa? Niat nak menunjuk-nunjuk ke? Masa beli baju ni kerana Allah atau kerana nafsu? Jenuh satu baju saja. Kalau yang 3, saya rasa, saya percaya orang bekerja ni baju dia mesti lebih daripada 30. Kan? Sebab dalam sebulan tukar baju tiap-tiap hari kan. Tukar baju tiap-tiap hari, lepas tu tiap-tiap bulan beli baju. Kan? Kalau kita baju, katalah baju kita setahun satu baju raya, itu kalau dah 30 tahun kerja pun dah 30 baju kita. Sebab baju kan tahan sampai 10 tahun pun masih elok lagi, asalkan badan kita maintain lah. Kalau tak maintain, baju tak muat lah. Tu je. Tapi baju tu elok, boleh pakai. Setiap helai baju, setiap helai tudung, setiap satu harta yang ada di rumah kita tu akan dipersoalkan satu persatu. Jadi itu yang kalau kita tengok, kita ingat mati, itulah kesan dia. Maknanya kesannya adalah kita tak akan buat sesuatu sesuka hati. Kita berhenti sekejap. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
Kita tengok muka surat 189. Apabila pemikiran telah benar-benar fokus dengan bekalan selepas mati, persediaan di padang mahsyar, ke syurga atau ke nerakakah kita, maka tidak ada lagi ruang untuk minda berfikir mengenai aib orang lain. Lidah dan hatinya pula akan sibuk berzikir kepada Allah sehingga tidak sempat untuk berprasangka buruk, berperasaan negatif atau mengungkap kata-kata yang mengundang dosa. Baik. Jadi ini kunci dia, bahawa kalau betul minda kita, fikiran kita dah fokus kepada tujuan hidup kita, iaitu selepas mati, kan? Kita ingat dengan kematian, kita ingat tentang persiapan di padang mahsyar, kita ingat tentang syurga dan neraka, kita berfikir tentang ke mana kita di akhirat nanti, kita fikir tentang adakah Allah ampunkan kita atau tidak, kita fikir tentang kehidupan selepas mati. Itu tak ada lagi ruang dalam fikiran kita untuk fikir tentang aib orang lain. Takkan ada lagi ruang untuk kita berfikir tentang perasaan kita yang terlampau macam-macam, kan? Sakit hatinya, makan hatinya, patah hatinya, kan? Semua yang hati-hati lah, kan? Kita tak ada ruang untuk berfikir tentang itu. Tapi sebab kita kurang ingat Allah, kita kurang ingat mati, itulah sebabnya kita jadi selalu ingat tentang kehidupan dunia. Kita selalu ingat tentang kekecewaan hati kita. Kita selalu ingat tentang perbuatan manusia kepada kita. Sebab minda kita tu tak cukup ingat Allah dan tak cukup ingat mati. Itu kunci dia. Jadi tak boleh dinafikan bahawa orang yang selalu sangat sibuk dengan urusan dunia, maksudnya selalu sibuk dengan memikirkan hal-hal perasaan kita, kita fikir tentang apa orang buat kat kita, itu memang pasti dan pasti dia adalah seorang yang tidak ingat tentang kematian sepanjang hidup dia. Mungkin kalau dia ingat sekali-sekala bila datang kuliah, tapi dalam keadaan biasa-biasa tak ingat, kan? Jadi maknanya sebenarnya itulah punca sebenarnya kenapa kita jadi mengumpat. Sebab apa? Baik, kita jadi mengumpat sebab ada 9 punca, kan? Hari tu kita tengok. Baik, apa punca daripada 9 punca tu? Sebut sikit 9 tu apa dia? Ingat ke? Sikit-sikit pun tak apa, tak 9 pun tak apa. Apa sebab punca, antara punca kenapa kita mengumpat? Sebab sakit hati. Itu satu, sebab sakit hati. Kita nak meluahkan perasaan kita. Lagi? Tadi awal kuliah sebut dah. Rasa tak puas hati. Okey. Samalah tu hati tadi. Okey, boleh lagi? Kurang ilmu. Bila kurang ilmu, kita bersembang tak ada ilmu lah, kan? Tak ada ilmu yang nak disembangkan, akhirnya sembang pasal orang. Okey, lagi? Tiba-tiba ada exam pula dah selesai. Ni yang tak mau datang kuliah ni. Dah sesekali exam tak ada markah pun, tapi adalah adalah. Baik, itu antara puncanya. Jadi puncanya kadang kita nak bodek bos, kita sakit hati, kita nak mengangkat diri kita, dan kita menjatuhkan orang lain, kan? Kita tak puas hati, ataupun kita nak cari kawan, kita nak geng, kita nak geng dengan dia, kita mengumpat sama-sama, kan? Itu antara punca juga, kan? Baik, tapi sebenarnya paling punca pada semua-semua ni adalah tu fikiran kita, minda kita, yang kurang berfikir tentang akhirat, yang kurang berfikir tentang mati, yang kurang berfikir tentang Allah. Jadi bila kita kurang zikrullah, maka kita jadi zikrun nas. Bila kita kurang menyebut nama Allah, maka kita jadi asyik menyebut tentang manusia. Jadi maknanya sebenarnya yang menjadi punca paling punca kepada punca-punca tadi adalah minda kita. Sekarang ni kita nak ubah, nak baiki macam mana supaya fikiran kita ni dipenuhi dengan zikrullah. Jadi sekarang mulakan exercise minda. Setiap kali kita mula nak fikir tentang orang, kita fikir semula tentang Allah. Terus istighfar terus. Aku tak payah fikir pasal orang ni, kan? Kadang-kadang kita tu fikir pasal orang, kita kata kenapalah orang tu sibuk sangat hal orang, kenapalah orang tu suka sangat menyibuk. Kalau dia tak menyibuk urusan aku kan tak apa. Sedarlah pada ketika itu kita pun tengah menyibuk urusan dia, kan? Kan kita dah fikir kenapalah dia tu suka menyibuk. Kan kita tengah menyibuk hal dia tu, kita tengah menyibuk, duk fikir kenapa dia suka menyibuk. Maknanya kita sama macam dia tadi.
Faham? Ke tak faham? Macam mana tu? Baik, kita katalah si A lah kan. Kak PA lah, tak ada PA dah kat sini kan. Kak PA ni dia memang suka menyebut hal orang kan. Dia sibuk lah kalau tengok orang muka masam, dia mula nak analisis. Tengok rumah tangga orang bergaduh, dia mula nak masuk campur. Dia kalau ada video-video best tu, dia mula nak forward walaupun gosip-gosip kan. Kita kata sibuk dia pasal hal orang. Kita pun berfikir, kenapalah Kak PA ni suka sangat sibuk hal orang? Yang tak boleh ke dia urus hal dia sendiri? Yang tak boleh ke dia berhenti ni kacau rumah tangga orang kan? Sibuk nak analisis orang lain, nak forward video ni, tak boleh ke? Maka kita perlu sedar pada ketika itu, kita sendiri yang fikir pasal KPA tu tengah menyebut hal KPA. Kita sama dengan KPA. Kalau tidak, kenapa kita fikir pasal dia tu tengah sibuk urusan dia lah kan? Jadi bila kita berfikir macam tu, istighfar cepat-cepat, astagfirullahaladzim, aku pun tak sepatutnya menyebut hal dia. Dia nak jadi macam tu, ikut dia lah. Kita nasihat, okey, kalau jumpa kita nak nasihat, kita nasihat. Tapi tak perlu fikirkan sepanjang hidup kita pun kan? Ada yang kadang-kadang bila kita sakit hati dekat kawan kita tu, kita kata kenapalah dia ni suka sakitkan hati orang sangat, kenapalah dia ni sibuk sangat dengan urusan aku ni. Kita fikir dia tu kadang-kadang 24 jam sebab sakit hati dengan dia. Maka kita tak ada beza dengan dia yang sibuk memikirkan tentang manusia lain. Jadi kalau kita terfikir supaya kita tu tak sama dengan orang lain yang suka menyebut, maka kita sendiri berhenti daripada sibuk memikirkan tentang orang lain, apatah lagi apa yang tidak ada kaitan dengan agama kita, apa yang tak ada kaitan dengan keimanan kita. Itulah yang Nabi SAW pesankan bahawa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahawa salah satu daripada tanda keelokan, keindahan Islam pada diri seseorang, akhlak kita tu akan jadi indah apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita. Atau dengan bahasa mudahnya, kita tak menyebut. Ini yang paling susah dalam masyarakat kita. Masyarakat kita yang bab menyebut cukup hebat. Dia kalau tak menyebut di alam nyata, dia menyebut di alam maya. Tak siapa-siapa punya posting lah kat Facebook tu di komennya. Dia bukan kenal pun orang tu kan. Kalau yang di alam nyata tu, kalau ada jam, ada accident seberang sana seberang sini jam, itulah tanda-tanda menyebut. Bukan nak buat apa pun, nak ambil gambar upload kat Facebook kan. Ataupun saja nak tengok ada orang jatuh lah tepi jalan, dia berdarah-darah, gitu je. Bukan kita nak tolong. Dan kita kena ingat, kalau kita tak mau tolong, teruskan jalan. Kalau tak tolong, jangan menyusahkan. Menyusahkan macam mana? Jalan jam kan? Bayangkan kalau dalam jam-jam yang ada kat belakang kita tu, orang yang tengah dalam jam tu ada yang nak bersalin, apa jadi? Beranak dalam kereta kan? Kena pula tiba-tiba bleeding. Lepas tu sampailah meninggal dunia. Nak jawab macam mana depan Allah? Bila dicari ni apa punca dia sakit macam ni, punca dia jalan jam. Apa punca jalan jam? Ada ramai yang kaki menyebuk macam kita. Kita salah seorang daripadanya. Kenalah. Kita kena. Atau mungkin ada yang isteri dia lelah, asma kat rumah. Dia kejar masa ni nak bawa isteri dia pergi hospital, tak sempat sebab jalan jam. Jam sebab apa? Sebab ramai penyebuk kan. Itu maknanya, itu kalau kita tak boleh nak tolong. Jadi kalau nampak accident, kita fikir kita tak ada buat apa-apa pun, dan kita tak rasa kita boleh tolong apa-apa, jalan terus. Kalau boleh tengok pun tak payah. Kecuali dah depan memang slow, tengok je lah kan. Tapi jangan sampai kita jadi membuatkan orang belakang-belakang kita jadi slow. Ramainya orang yang suka ambil kisah, ambil tahu hal orang. Internet istilahnya kan, internet bernyawa. Sibuk dengan semua yang ada di keliling kita, walaupun ia tidak mendatangkan apa-apa kebaikan pada iman kita. Jadi Nabi SAW beritahu, kalau betul indah cantik akhlak kita, maka kita tidak akan ada lagi sifat suka sibuk dengan urusan orang lain. Menyebut ni lah yang jadi akhirnya jatuh mengumpat. Jadi tu asal-asal punca. Jadi poinnya adalah kita cuba ingat kepada kematian. Kita kalau rasa
rasa-rasa nak mula fikir tentang orang lain, kita ingat balik istighfar cepat-cepat dan kita ingat balik, ya Allah, kalau waktu ni lah aku meninggal, agak-agak amal apa nak dibawa ni? Adakah dengan pemikiran, dengan perasaan yang macam ni kita nak bawa depan Allah nanti? Kan kita akan ditimbang, diukur dengan saat kematian kita. Kan? Bahawa keimanan kita di tahap mana itu adalah bil khawatim, pada kita punya akhir kematian, saat akhir kematian. Itulah nilaian kita. Bukan sepanjang hidup kita ni. Dah. Ujung sekali kita sebelum sakaratul maut, itu apa keadaan kita. Itulah yang akan dinilai. Jadi sebab sekarang ni kita tak tahu. Dan kita takut-takut tengah duk mengumpat tu mati. Maka itulah kita punya nilai kita, dan itulah tempat kita di akhirat. Dan dengan maksiat itu kita meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi itu maknanya tips kalau kita nak mengelakkan diri daripada menjadi orang yang mengumpat. Dan saya sangat berharaplah supaya kita hafal. Sebab apa kena hafal? Sebab kalau tak hafal, confirm tak boleh buat. Dia macam kita kata nak buat kek, tak ingat resepi. Lepas tu handphone tak ada, line tak ada, boleh buat tak? Kalau tidak kan cari Google balik kan. Sekarang ni handphone tak ada, line tak ada, orang pun tak ada keliling kita, boleh buat tak kalau kita tak hafal resepi? Tak boleh buat kan. Jadi sebab buku ni saya ingat kalau kat surau ni, buku ni memang tinggal kat surau kan. Dia bukan hak individu kan, dia hak surau kan. Lagilah memang tak boleh nak bila-bila teringat balik semula. Dan nak datang surau kalau hari cuti macam mana? Nak mengumpat hari Ahad. Tunggu dulu, besok nak buka buku semula. Kan tak boleh tunggu. Jadi maknanya kita ingat tujuannya adalah supaya kita tu boleh memperbaiki diri kita sepanjang masa. Dan memang sebenarnya salah satu daripada tips kunci untuk kita kuat ingatan dengan ilmu, yang kita kadang-kadang rasa pelik macam mana ulama-ulama punya kekuatan ingatan yang luar biasa dengan ilmunya. Tips yang utamanya adalah mengamalkan ilmu tu. Bila kita amal, insya-Allah kita ingat. Tengok macam mana budak tadika mengamalkan doa masuk tandas. Ingat sampai tua kan. Dia belajar kat sekolah, balik tu dia doa sepanjang masa. Dan sampai nak tidur pun doa masuk tandas juga. Doa lepas sembahyang, doa nak makan. Dia bercampur aduk. Tapi yang penting doa tu dia buat, dia amal-amal sampai akhirnya lekat dah. Kita pun mungkin doa yang hari ni, doa masuk tandas, doa makan tu semua yang hafal masa tadika dulu. Sebab kita amal. Bila membesar, bila masuk sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah tak amal dah benda-benda yang kita belajar kat sekolah. Sebab tu lupa habis. Habis PM, habis kita lupa semua. Jadi sampai hari ni kan, kunci macam mana kita nak ingat apa yang kita belajar adalah kita amal. Sebab kan, misal kata tadi kita sebut salah satu daripada punca kita mengumpat adalah sebab kita sakit hati. Baik, sekarang kita nak amal dalam hidup kita supaya hati kita ni lebih besar, jiwa kita lebih besar. Jangan mudah sakit hati, jangan mudah terasa hati. Kan kita jadi ingat sepanjang masa, aku tak mau dah sakit hati, aku tak mau dah cepat terasa hati. Sebab nanti aku jadi mengumpat. Jadi akhirnya kita hafal poin tu. Itulah maknanya ulama-ulama ni sampai kalau Imam Tirmizi ni penulis kepada, penyusun kepada kitab Sunan At-Tirmizi, kitab hadis. Beliau ni disifatkan bahawa semua ilmu yang pernah dipelajarinya dalam hidupnya tidak ada satu pun yang dia lupa. Kita agak-agak lah, kalau semua ilmu yang kita belajar dari start lahir dulu, start mula pandai belajar sampai sekarang tak ada satu pun lupa, banyak mana dah ilmu. Dah jadi perpustakaan berjalan dah kita. Dan bagi tahu je subjek apa, anak tanya semua boleh jawab. Pasal anak tanya tu soalan nak kita pernah belajar dah, tapi pasal apa semua tak boleh jawab. Kan, dia sekolah rendah sampai sekolah menengah semua tak boleh jawab. Kan? Tak ingat habis dah. Rugi kan? Sebab tu jadi kita tu jadi tak ada ilmu. Sebab semua ilmu yang kita belajar, yang baru ke, yang lama ke, semuanya lupa. Kan? Antara puncanya adalah memang kita tak ada plan nak amal. Kan? Macam mana? Kunci pun lupa. Tu ada stamina lain tu. Ada kaedah dia. Kan? Pasal apa jadi lupa? Apa punca dia? Salah satu juga kadang-kadang dalam bab tak boleh nak amal, kalau yang jenis lupa-lupa barang tu, itu unconscious.
kita tak fokus. Waktu buat kerja tak fokus. Sama juga waktu belajar. Kenapa datang kelas, ada orang balik boleh ingat apa yang dia belajar kat kelas? Sebab dalam kelas fokus. Tapi ada yang balik-balik, Ustazah cakap apa tadi? Entah, yang tahunya lupa. Sebabnya tak fokus. Masa duduk dalam kelas yang kita ingat, ni ada yang puasa ni duduk fikir dah menu buka puasa. Kan? Nak makan apa kejap lagi, nanti balik nak naik apa, nanti balik nak buat apa. Semua kita dah fikir benda lain pada tempat yang tak sepatutnya kita fikir. Itu yang jadi antaranya kita jadi tak ingat. Jadi yang letak barang tu kita tak conscious, kita tak sedar masa kita letak barang. Kita letak kunci tapi otak kita fikir benda lain. Ini saya pernah buat ini masa saya kecil-kecil kan. Saya merasa diri saya selalu lupa masa kita sekolah rendah lah, umur 11-12 tahun. Akhirnya saya fikir, bila saya tanya orang, saya ingat orang kita ni suka marah kalau orang tanya soalan. Bila saya tanya orang macam mana nak buat bagi saya ingat barang-barang, saya kena marah. Ikutlah nak tanya dengan siapa pun kena marah. Jawapan dia apa? Ingat je lah. Saya kata itulah soalan saya. Jadi akhirnya saya kena cari jawapan sendiri. Jadi pada masa tu saya fikir apa punca sebenarnya saya jadi tak ingat letak masa spek mata kan. Masa kecil-kecil saya pakai spek mata dia darjah 5. Spek mata memang selalu hilang, sehari 5 kali. Kan? Setiap kali ambil wuduk spek mata hilang. Jadi akhirnya tak boleh jadi ni. Nombor 1 sebab saya dah merasakan itu mengganggu ibadah. Kan? Kemudian mengganggu orang lain, mengganggu ketenteraman. Bila kita tak jumpa spek mata, orang lain pun jadi susah. Jadi dah menyusahkan orang lain. Jadi maknanya benda ni ada masalah ni, kena ubah. Jadi akhirnya saya usahakan pada masa tu sekitar umur 12 ke 13 tahun dengan satu macam tu, saya cuba bila letak barang sebut supaya kita conscious. Sebab biasanya benda macam ni, orang yang lebih banyak lupa ni, yang lebih selalu lupa ni, biasanya otak ni terlampau ligat berfikir. Cuba cek balik kan. Yang orang yang kuat fikir, itu yang lagi banyak lupa. Orang yang malas fikir kadang-kadang tak lupa sangat. Sebab dia tak fikir apa-apa. Jadi waktu letak barang, dia tak fikir apa-apa, dia letak. Jadi dia nampaklah barang yang dia letak. Orang yang saya jumpa banyak, orang yang kuat sangat fikir, itu akhirnya dia jadi lupa banyak. Sebab waktu dia letak kunci, dia fikir anak kat sekolah. Dan waktu dia letak barang, dia letak beg dia, yang dia fikir nanti menu nak masak apa. Jadi akhirnya kita lupa. Jadi kaedah dia masa tu, yang saya usahakan bila letak barang tu, kita diam dan berhenti sekejap. Kalau memang tak boleh nak ni, kita bantu dengan lidah kita, kita cakap, saya letak cermin mata di atas meja ni. Itu mula-mula lah untuk exercise kan. Sampai lama-lama biasa, bila terbiasa dah tak payah fikir lah. Kita tak payah sebut dah gitu. Tak payah sebut dah, kita letak. Tapi bila kita letak, kita tengok, berhenti kejap fikir benda lain. Lama-lama dia terbiasa, dia jadi exercise. Lama-lama alhamdulillah dah tak ada dah hilang-hilang spek mata. Setahun 2-3 kali tu biasalah, normal lah. Tapi daripada asal sehari 5 kali. Jadi bukan maknanya kita katakan, kadang kita kata makin tua ni memang otak makin lupa. Kan? Dah neuron-neuron dah makin tak bersambung kan. Dah bukan makin tua makin lupa dah. Itu bergantung kepada cara kita handle diri kita sendiri. Sebab ulama-ulama sampai ke akhir hayat belajar, menuntut ilmu, dan semua tak lupa. Ilmu yang dia belajar dia tak lupa. Maksudnya bukannya makin berumur makin otak kita makin tumpul, kita kata. Otak makin tumpul bila tidak pernah diasah dalam hidup. Jadi sekarang ni usahakanlah daripada saat sekarang ni yang masih muda-muda lagi ni pun, terutamanya belajar untuk selalu menggunakan otak kita, akal kita, supaya bila nanti sampai satu waktu kita tak mudah lupa-lupa. Kita dah biasa guna otak kita kan? Dan sebenarnya antara punca nyanyuk juga adalah sebab tak pakai otak. Bukan tak pakai otak. Silap bahasa. Kerana bahasa dia otak kita jarang digunakan. Skema gitu. Bila kita jarang guna otak kita, akhirnya kita kata sebenarnya otak kita ni kan sifatnya berlipat-lipat kan. Dah ada lendir-lendir di celah-celah lipatan otak-otak kita. Lendir-lendir itulah yang menyebabkan jadi lupa. Jadi bila otak kita jarang digunakan, dia memang akan jadi cepat lupa.
Itu hebatnya otak manusia. Dia bukan macam hard disk. Hard disk kalau masuk semua banyak-banyak penuh. Otak kita tak. Otak kita memang boleh. Dia ada keupayaan. Tinggal lagi kita kena selalu defragment. Kita kena selalu susun file-file dalam otak kita. Dan dalam minda kita. Jadi, sebab itulah dikatakan orang yang hafal Quran ini boleh terhindar daripada nyanyuk. Salah satunya sebab dia sentiasa guna otak dia. Akal, ingatan dia sentiasa guna untuk menghafal ayat-ayat Quran. Jadi orang hafal Quran memang jarang nyanyuk. Tapi kalau tak hafal Quran pun, kalau selalu menggunakan otak kita, akal kita, tu insya-Allah boleh terjaga. Ya? Ni kita nak elakkan, kita tak mau jadi nyanyuk, jadi pelupa satu hari nanti bila usia kita dah lanjut. Salah satunya adalah kita kaitkan dengan ibadah, bahawa kita tak mau menyusahkan hidup orang lain. Kalau boleh kita hidup dalam keadaan sentiasa bagi manfaat kepada orang keliling kita. Maka kita usahakan untuk kita jadi manusia yang bermanfaat sehingga ke akhir hayat kita. Baik. Itu tips yang sekarang ni macam mana kita nak menjadi orang yang tidak mengumpat. Itu dia punya tips ya. Terpulanglah nak mengamalkan dengan kaedah macam mana. Itu kita boleh usahakan. Cuma salah satu kaedahnya adalah ni, kalau boleh yang sama-sama datang kuliah ni, yang ada kawan-kawan tu pakat-pakat dengan kawan-kawan kita. Kita dah belajar pasal mengumpat, kita ada amanah untuk mengamalkan. Ya. Minta tolong kawan tu, kalau saya termengumpat tolong ingatkan. Kawan pun sama, kalau saya termengumpat awak ingatkan. Jadi kita sama-sama mengingatkan. Bagi lampu hijau kat kawan kita untuk tegur kita. Kalau kita tak bagi lampu hijau, kawan tu tengok, kawan tu dengar, dia pun serba salah. Bukan kita dah ngaji kau sama-sama pasal mengumpat, awak dia duduk mengumpat lagi ya. Nak tegur pun rasa serba salah. Tapi kalau kawan tu dah kata, kalau saya termengumpat tolong tegur saya. Itu insya-Allah kita lebih mudah untuk tegur. Jadi cari kawan yang kita anggap kawan ni lah yang akan bersama-sama kita ke jalan Allah, bersama-sama kita untuk menuju kepada kebaikan. Maka dengan kawan ni lah kita sepakat untuk sama-sama saling mengingatkan. Itu yang kita boleh buat lah. Kalau kat rumah kita boleh ingatkan, boleh minta pada suami kita. Suami pada anak-anak ni, kalau mak termengumpat tolong ingatkan. Kalau saya termengumpat tolong ingatkan. Minta suami ingatkan. Lepas tu bila diingatkan jangan menjawab. Lepas tu bila kata, oh mengumpat kita kata, tak, ni bukan mengumpat. Ini betul. Ini betul-betul. Itulah masalah dia. Ataupun bila kata mengumpat dah lah tak payah dia cerita mengumpat tu. Kita pun kata, alah sikit-sikit je. Sikit je, taubat, esok tak buat dah. Ini ayat budak kecil. Jangan nak buat. Tak ada percaya kalau kata esok tak buat dah. Ini memang tak boleh percaya. Sebab taubat kan kena on the spot. Kalau betul nak tinggalkan, orang tegur terus kita tinggalkan. Walaupun kita kata, masalahnya kalau saya tak cerita, saya stres. Itu alasan. Kita tak mahu benda-benda tu. Dan kita nak tolak tepi dan kita nak usahakan. Supaya kita tu akhirnya belajar untuk meninggalkan maksiat ni. Dan juga kita juga kena buat stamina selalu supaya otak kita ni bila setiap kali kita nak fikir je tentang orang, terus kita tukar. Terus kita tukar, saya tak nak fikir dah pasal orang. Saya nak fikir ke depan. Tentang ke mana hala tuju hidup kita. Macam mana lagi langkah-langkah untuk kita memperbaiki diri kita. Macam mana kita nak menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah. Kita nak fikir yang tu, kita nak penuhkan fikiran kita dengan benda-benda yang macam tu. Tak mau dah fikir pasal orang keliling kita lagi. Itu kita kena selalu bagi exercise pada minda kita. Baik, sekarang yang jadi masalah seterusnya adalah macam mana pula kalau kita ni dah tak mengumpat tapi orang keliling kita duk mengumpat. Kan sebab dosa sama. Kan? Orang yang mengumpat pun dosa sama banyak tu, kita pun yang mendengar dosa banyak tu juga. Kan? Jadi macam mana kita nak mengelakkan daripada menjadi orang yang mendengar orang lain mengumpat. Dan juga daripada mendapat dosa hasil daripada orang lain yang mengumpat. Dosa sama sebab apa? Itu kita perlu fahami dulu. Satu, dosa sama sebab kalau tak ada kita, dia tak akan mengumpat. Siapa boleh mengumpat kalau tak ada orang depan? Kalau nak mengumpat, cari orang kan? Kita tak akan cari tiang kan? Ataupun angkat satu meja, letak depan. Meja-meja. Saya sakit hati tadi. Tak ada orang buat gitu. Itu kalau buat
Kejap lagi adalah video orang ambil tu, lepas tu viral kan. Maknanya orang tak buat macam tu. Orang memang mengumpat cari orang. Jadi sebab ada orang maka kita jadi mengumpat. Dan dia mengumpat sebab ada kita yang mendengar. Sebab itu dosa dia sama. Jadi sekarang ni di muka surat 190, macam mana kita nak menjauhkan diri dari menjadi pendengar kepada orang yang mengumpat. Baik, ambil poin utama dulu daripada hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah, iaitu mencegah dengan tangannya, iaitu kuasa. Jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya, iaitu secara lisan. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya, iaitu merasakan tidak senang dan tidak setuju. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Baik, ini poin utama. Maksudnya, tadi kita kata siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib ubah. Siapa yang melihat maksiat, wajib ubah. Baik, orang mengumpat maksiat ke tidak? Maksiat, maknanya wajib ubah. Dan Nabi bagi step untuk ubah. Satu, ubah dengan kuasa. Kalau kita ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, kita ubah dengan lisan kita, mulut kita. Kita cakap kan. Kalau tak ada, sekarang ni lisan kita boleh ibaratkan dengan tangan juga. Sebab tangan kita sekarang dah ada kuasa yang sama dengan lisan kita. Kita boleh menaip, kita boleh menulis, kita boleh buat posting kan, kat Facebook, dekat YouTube, dekat IG kan, dekat di alam maya kita boleh buat. Baik. Kemudian kalau tak mampu dengan lidah kita, dengan lisan kita, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Perlu diingat, dengan hati bukan bermakna kita boleh plan dalam hidup kita ni, kita hanya akan mencegah kemungkaran dengan hati dulu, kini dan selamanya. Maksudnya selama-lamanya, abadan abada. Bukan, kita tak boleh plan dalam hidup kita, kita nak mencegah kemungkaran semata-mata dengan hati. Maksudnya kita hanya tak suka semata-mata. Kita tak berusaha untuk menjadikan akhirnya satu masa nanti kita mampu untuk mengubah kemungkaran tu. Tak boleh. Orang beriman kena plan bahawa satu masa nanti kita akan mampu untuk mengubah kemungkaran. Terpulang dengan cara macam mana. Tapi maksudnya, jangan plan seumur hidup kita duk asyik, tak apalah, yang penting saya tak suka dosa maksiat tu, yang penting aku tak suka, dah lah. Dia tak boleh macam tu sampai mati. Tak, kita kena satu masa nanti kita mampu untuk mengubah. Dia kena ada plan. Barulah tadi yang dikatakan mencegah kemungkaran dengan hati itu valid. Baru kita terima. Kalau tidak, kita dianggap sebagai tidak sama sekali mencegah kemungkaran. Baik, sekarang ni dengan orang mengumpat, kalau kita tak boleh nak berhentikan dia dengan kuasa kita, kuasa mungkin sebagai ketua jabatan, ketua departmen, kita ada kuasa. Pastikan kalau ketua-ketua ni dia kena gunakan kuasa dia untuk menghilangkan maksiat dekat departmen dia. Kalau dia ketua departmen, sini panggil apa departmen? Bahagian. Kalau ketua bahagian, salah satu daripada fungsi memegang kuasa dalam Islam ni adalah bila kita dititipkan kuasa. Kuasa tu bukan milik kita. Kita dititipkan kuasa oleh Allah SWT, maka kuasa itu kena digunakan untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Dengan kaedah mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Itulah kerja kuasa. Jadi siapa yang ada kuasa tapi dia tidak mencegah kemungkaran, maka dia akan jawab di hadapan Allah dengan soalan yang sangat berat. Jadi salah satu kemampuan yang boleh kita buat adalah mencegah daripada berlaku di bahagian kita tu dosa-dosa mengumpat di kalangan anak buah kita dengan kuasa. Dan macam mana cara dia? Boleh buat undang-undang. Boleh buat poster juga. Kan? Tampal poster kat dinding. Buat undang-undang. Siapa mengumpat, masuk tabung. Ini tabung mengumpat. Tengok sehari 1,000. Betapa ramainya orang mengumpat. Kan? Siapa dengar orang mengumpat, cepat suruh dia masukkan duit dalam tabung. Denda. Kalau denda RM1, dia rasa murah sangat, dia boleh buat sampai 10 kali sehari, denda RM10. Kan? Kalau tak denda pun, kita buat dah dengan kuasa lain. Misal, siapa mengumpat, sekali mengumpat, kena OT setengah jam. OT tanpa gaji. Maknanya kuasa dengan kuasa kita mencegah kemungkaran. Baik.
Kemudian kalau kita tak ada kuasa, maka kita ubah dengan lisan kita, kita tegur dia. Kan kita cakap sesuatu, ini pun berat juga, tambah orang Melayu kita. Kita takut sangat orang terasa hati. Jadi kita tak boleh nak cakap. Kalau orang tu tengah mengumpat, macam mana nak cakap ni, macam mana ni, macam mana. Nak lari pun kita tak berani. Dengar je lah. Jadi kalau tak mampu, yang ni paling kurang hati kita tak suka. Dan masalah yang paling berat, seronok dengar orang mengumpat. Sebelah ni buka kaset Quran, buka YouTube Quran ni, hari Jumaat surah Al-Kahfi dia buka. Selang 3 meja tengah mengumpat bos. Yang kita dengar yang selang 3 meja. Dok pun yang bilik sebelah. Kita dengar sangat yang tu. Pasal memang minat kan. Yang sebelah kita tak dengar. Jadi maknanya kalau sampai macam tu, maknanya kita minat. Kita tak boleh nafikan kalau kita kata, saya nak buat macam mana, saya terdengar dah. Bukan terdengar sebenarnya. Berapa ramai orang bercakap depan dia pun dia tak dengar. Kan? Ni ada tak yang saya tengah cakap depan ni tak dengar? Pasal otak balik pejabat dah. Kan? Atau otak dah balik rumah dah, balik kampung dah pun ada. Kan? Padahal cakap kat depan ni boleh tak dengar. Ada kawan datang depan meja kita tengah buat kerja. Kawan kita tu panggil kita sampai 2-3 kali tak dengar. Pasal apa jadi tak dengar? Pasal kita tak attention kat dia. Kita tak ada minat dengan apa yang dia cakapkan. Kita lebih minat dengan benda yang kita tengah fikir. Kita lebih minat dengan benda yang kita tengah buat. Jadi bila kita boleh terdengar orang mengumpat, itu bukan terdengar. Memang kita ada minat untuk mendengar. Kalau kita tak ada minat, orang tu cakap depan kita pun kita tak dengar. Jadi maknanya kalau dah sampai terdengar, maknanya di situ kita memang kena istighfar bahawa hati kita ni masih lagi ada keinginan untuk maksiat. Maknanya hati kita ni masih belum benci dengan maksiat. Baik, sekarang ni bila itu poin utamanya, maknanya kaedah utamanya adalah kod mana pun kita kena benci dengan dosa mengumpat tu. Dan seboleh-bolehnya kita ubah. Cuma sekarang ni kita akan bertemu dengan masalah lah untuk mengubah benda ni. Baik, ulama' dah bagi pun strategi. Saya ingat sebenarnya dulu masa kita baru masuk tajuk mengumpat, dah ada yang tanya soalan ni. Kan kalau orang mengumpat, macam mana kita nak buat? Masa tu saya kata nanti kita akan bincang. Ni baru masuk perbincangan dia. Baik, di muka surat 191. Baik, dalam kotak tu yang pertama kita mengubah dengan kuasa. Baik, bagi yang punya kuasa perlu berusaha menjauhkan anak buahnya dari hobi suka mengumpat. Saya letak hobi, saya katakan hobi sebab memang mengumpat ni hobi. Dia duduk masa senggang-senggang dia hobi, dia suka buat gitu. Jadi hobi ni kena dielakkan. Kalau sesekali tu mungkin ada masalah lah, tapi kalau memang duk buat selalu dia hobi. Baik, dengan cara membubarkan majlis mengumpat yang berlaku di hadapan mata. Kalau ada kuasa kita boleh bubarkan. Kemudian mengadakan tazkirah mingguan kepada anak buah. Jadi kalau ada kuasa memang kita boleh buat lah macam ni kan. Sebab ada kuasa lah kita boleh buka surau ni untuk kuliah-kuliah. Cuba kalau kita tak ada kuasa untuk benarkan ustaz ustazah datang bagi kuliah, tak ada kuliah kat sini. Nah, itulah kuasa. Baik, jadi antara isinya adalah tazkirah tentang mengumpat dan sebagainya. Baik, sebagai suami yang punya kuasa, kadang tak ada kuasa kat pejabat, ada suami ada kuasa. Atau kalau perempuan, kalau ibu, dia ada kuasa sebagai ibu. Dia boleh menghentikan cerita si isteri jika kandungan cerita itu hanya mengumpat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis utama bagi bab ini. Ingat lagi tak hadis bab ni? Awal bab ni. Lama lah, tahun ni ke tahun lepas, sebab PKP kan. Hadis bab ni, memang asal tajuk bab ni hadisnya ialah Aisyah, Sayyidatina Aisyah termengumpat dia punya madu. Kan dia kata cukuplah bagimu si fulan. Maksud dia Hafsah madu dia cukuplah bagimu. Maksudnya dia nak kata Hafsah tu pendek, rendah orang dia. Kan? Nabi jawab, Nabi tegur, Nabi kata aku tak suka apa yang keluar dari mulut engkau. Kau tahu tak? Dia kata apa yang keluar daripada mulut engkau ini, seandainya dia dititiskan ke dalam lautan, maka lautan akan menjadi busuk. Itu teguran seorang suami. Memang kena tegur lah. Dia tak boleh jadi suami yang sporting tapi tak kena tempat. Dia dengar semua bini dia cerita. Bini pun bahagialah mengatakan suamiku sporting. Itu bukan suami sporting. Itu suami yang nak kena outing.
Tak boleh macam tu. Dia bukan suami yang baik. Ya? Suami yang baik bukan yang betul-betul mengiyakan semua perbuatan kita, semua maksiat kita. Tak, dia membetulkan apa yang kita salah. Ya? Sebab tu saya pernah buat satu posting kat Facebook saya. Ada ramai juga orang marah. Sebab saya kata apa? Tidak semua suami soleh disayangi oleh isteri. Adalah ustaz marah. Pasal apa pula saya kata tak semua suami soleh disayangi isteri. Saya huraikan barulah dia lega. Rupanya sebenarnya statement ni membela lelaki, membela suami. Kenapa tak semua suami soleh disayangi isteri? Antaranya adalah ketika mana suami soleh itu menegur isteri dia, membetulkan isteri dia. Isteri benci, dia kata suami dia tak sporting. Baru je nak lepas perasaan, suami kata I mengumpat. Kita kata langsung tak memahami, kita kata. Jadi akhirnya isteri yang tolehah, yang tidak solehah, dia tak suka suami yang soleh. Suami yang soleh membangunkan isteri pada waktu tengah malam untuk solat tahajud. Isteri yang tidak solehah tak suka. Saya baru je tidur, kita kata. Dah kejut-kejut, ni apa dia? Solat sunat je pun. Kita marah. Jadi maknanya kita pun tengok dalam sejarah bahawa isteri Nabi, isteri Rasul sekalipun, suaminya yang paling soleh pun masih lagi ada isteri yang derhaka kepada suami, yang tak suka dengan suaminya sendiri. Itu isteri Nabi Nuh AS. Isteri Nabi Lut pun sama. Jadi itu maknanya sebenarnya ada peranan suami. Jadi kalau ada suami yang membetulkan, menegur kesilapan kita, bersyukurlah. Jangan kata itu suami yang tak memahami. Tak. Itulah suami yang boleh bersama dengan kita sampai ke akhirat. Sebab kalau suami yang bersekongkol dengan maksiat yang kita buat, dengan kita mengumpat, dia dengar setiap kali kita mengumpat, akhirnya kita boleh mengumpat dengan jaya dan bahagianya setiap hari. Itulah suami yang akan hanya berhenti setakat dunia saja. Di akhirat dia takkan jadi suami kita lagi. Sebab kan kita pisah kalau tak masuk syurga. Kalau masuk neraka, azab masing-masing. Masuk syurga baru kita duduk sama-sama dengan pasangan kita. Jadi tu maknanya peranan, tanggungjawab kita, tanggungjawab kalau yang ada kuasa. Dan kemudian mengubah dengan kata-kata. Bagi yang tidak punya kuasa tapi punya autoriti di kalangan teman-temannya, dia wajib menghalang majlis mengumpat itu daripada berterusan sehingga tidak bimbang akan berlakunya mudarat yang lebih besar akibat tegurannya. Baik, ada poin penting kat sini. Pastikan bahawa kalau kita tegur tidak ada mudarat yang lebih besar. Ya, contohnya kalau kita tegur jadi putus silaturahim. Ini banyaklah orang Melayu gitu. Kita tegur jadi tak kawan. Jadi maknanya yang ini ni mungkin special untuk orang-orang yang jenis. Sebab tu disebut sini ada autoriti di kalangan kawan-kawan. Kita mungkin ada kawan-kawan kita yang jenis, dia cakap apa pun kita tak pernah sakit hati dengan dia. Walaupun dia laser-laser kita kan, tapi dia punya style tu, dia pandai style dia tu, main lawak-lawak je. Jadi kita, dia laser-laser pun kita ketawa je, seronok je. Yang jenis, ada yang jenis macam ni mungkin dia boleh tegur secara langsung, cakap, dan tak ada mudarat boleh berlaku. Biasa ada tak jumpa kawan-kawan yang macam tu, yang jenis dia cakap tu orang tak pernah sakit hati pun dengan dia, walaupun dia tu tengah sakit ke hati orang. Tapi orang yang dengar tu gelak je, sebab mungkin style dia lawak kan, kita tak tahu cara dia. Jadi yang jenis macam ni dia boleh tegur terus kan. Kalau kita misalnya nak tegur terus dengan lisan kita, dengan tangan kita nak type ke, kita nak buat posting ke, kita nak forward ke kan, untuk membetulkan dosa orang mengumpat ni, untuk kita berhentikan orang mengumpat, maka kita cuba analisis dulu apakah kesan daripada apa yang kita akan cakapkan ni. Kalau tidak, mungkin boleh hold, bukan sekarang kita cakap tapi tunggu masa lain. Misal kawan kita tengah mengumpat dengan seaktif-aktifnya, waktu tu kalau kita stop memang putus saudara. Jadi sekarang kita hold dulu kan, sebab kaedah dia orang tu tengah emosi. Bila dia ngumpat dengan sesungguh-sungguhnya tengah emosi tu. Tengah emosi ni bagilah input apa pun tak masuk. Dia block. Right? Jadi kita hold, kita tunggu waktu tengah makan. Makan pula kita yang belanja dia. Kita belanja dia makan, waktu tu lah kita sembang-sembang. Apa kata kita kurang sikit ngumpat-ngumpat cerita-cerita hal orang. Masa tu, masa kita tengok masa hati dia lembut gitu. Masa tu kita bagi input. Itu pun boleh kan, kita boleh sampaikan dalam bentuk yang lebih baik pada waktu yang lebih sesuai. Baik. Di muka surat 192 itu mengubah dengan hati. Yang ni yang tadi kalau tak boleh buat kuasa, tak boleh juga dengan lidah, maka dengan hati.
Baik, step dia ada 3 step ni sini. 1, jika tidak mampu maka ubahlah dengan hati dan berusahalah untuk meninggalkan majlis tersebut dengan apa jua sebab. Seperti, saya hendak ke bilik air, saya ada urusan penting. Atau ciptakanlah kesibukan apapun sehingga anda dapat keluar dari kelompok tersebut. Cuma perlu diingat agar anda tidak sampai berdusta dalam mencipta alasan tersebut. Jadi, kaedah pertama adalah keluar daripada kelompok yang tengah mengumpat. Yang tengah mengumpat bos, keluar. Sekarang kan senang, handphone ada. Apa-apa hal, ada urgent lah, urgent, minta maaf keluar kejap. Senang kan? Tapi pastikan jangan bohong. Kan? Kalau kita kata nak pergi toilet lah, pergi sungguh-sungguh. Walaupun tak rasa nak buang apa-apa kat toilet, masuk je lah toilet, tengok cermin kejap, keluar balik. Janji masuk. Dan jangan sampai bohong gitu, jangan sampai berdusta. Baik, usahakan untuk keluar daripada kelompok tu. Sekarang ni timbul masalah lagi. Misal kata kita keluar, ada pula kawan-kawan yang kata dia ni kerau sumbang, tak pandai bergaul. Kan? Ni orang Melayu kita ni, macam-macam peribahasa dia. Baik, kalau itu timbul, maka kita tengok pada step kedua. Jika tidak mampu menjauhi majlis itu, maka sibukkanlah hati dan lidah anda dengan zikir kepada Allah dalam keadaan membenci kemungkaran itu sehingga butir-butir umpatan mereka tidak masuk ke dalam minda anda. Jadi step kedua, kalau tak mampu nak keluar dari majlis tu, boleh duduk dalam tu, tapi dengan syarat tak dengar apa yang dia orang cakap. Sibukkan hati dan lidah dengan zikrullah, sama ada secara zahir maupun batin. Yang lebih bagus zahir lah. Orang tengah mengumpat, kita pun Astaghfirullahalazim. Orang dengar, ni pasal apa ni? Macam perli je. Itu kan kaedah juga kan, untuk kita membetulkan. Kalau rasa boleh. Kalau rasa tak boleh nak zahir, maka boleh ikut dalam hati saja. Jadi nampak diam, tapi minda dan juga hati kita berzikir. Jadi kalau orang tengah ngumpat-ngumpat rancak, kita diam. Orang ingatkan kita mendengar, tapi sebenarnya kita tak dengar apa-apa dia orang cakap. Sampai tahap bila dia orang kata, apa pendapat engkau? Pendapat apa? Kalau tiba-tiba, apa pendapat engkau? Itulah aku pun sama. Tu makna dengar. Kalau masih dengar juga, kita pergi pada step yang ketiga. Jika masih tidak mampu, maka memadai dengan menyebutkan hati berzikir kepada Allah sedangkan mulut tertutup. Tadi kita sebut yang tu. Baik, ketika ini anda tidak akan berdosa selagi telinga anda tidak mendengar butir-butir umpatan tersebut kerana sibuk dengan zikir. Tetapi, sekiranya masih mendengar dan masuk dalam minda akan perkara-perkara yang diumpat, maka dosa bersubhat dengan orang yang mengumpat masih belum terlepas. Jadi tadi kalau stay dalam grup tu, pastikan tak dengar. Tapi kalau terdengar juga, nak buat macam mana? Topik terlalu menarik. Jadi akhirnya terdengar juga. Tak mau dengar. Mulut zikir, tapi telinga duk dengar. Kan? Kalau memang tak boleh nak lepas, memang duk dengar juga, memang tak ada pilihan, kena keluar. Kalau tidak, kita tetap akan berdosa. Jadi ni step-step dia. Jelas kan? Maknanya mudah. Kita boleh nampak di mana kekuatan kita. Kalau memang kita lemah, kita tak boleh. Kalau kita duduk kat situ, memang kita akan dengar. Dan kita akan mendengar pasang telinga. Walaupun kadang-kadang siap keluar kot mulut ni, Astaghfirullahaladzim, tapi telinga dengar. Maknanya minda kita masih lagi tak sibuk mengingati Allah. Jadi kalau tak mampu yang ini, maka pastikan kita berusaha untuk keluar. Ini saja pilihan yang ada. Kan? Jadi mulai saat ni bolehlah, pilihlah yang mana satu. Yang tak ada kuasa, pilih dengan lisan. Lisan kita ada step dia, bukan mesti on the spot. Orang tu buat maksiat, kita ada waktu yang lebih panjang. Terutama bila kawan-kawan kita yang kita selalu jumpa, kita ada waktu yang lebih panjang untuk kita bagi pengetahuan kepada dia paling kurang. Sebab ada yang mungkin tak tahu itu mengumpat. Kita bagi ilmu dulu, itu mengumpat. Dan kemudian step paling rendah adalah dengan hati dan dengan kaedah kita duduk dalam grup tu tapi tak dengar, ataupun kita keluar. Itu saja pilihan. Dia tak boleh duduk dengar tapi minta ampun dengan Allah. Tak boleh. Minta ampun ni kalau benda tak sengaja. Tapi kalau dah dengar orang mengumpat sampai setengah jam, itu sengaja. Okay? Baik, dan penutupnya muka surat 193. Dengan mengumpat mungkin anda merasa puas hati dan hilang tekanan. Tetapi selepas itu anda akan mengumpat lagi dan lagi setiap kali menghadapi masalah. Sampai bila anda akan begitu?
Mungkin anda menganggap ia dapat menyelesaikan masalah, tetapi hakikatnya jiwa anda tidak akan pernah tenang dengan sikap itu. Sesungguhnya mengumpat tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah di dunia maupun di akhirat. Alangkah indahnya andai anda mengumpat hati yang berpenyakit itu agar menjadi manusia yang lebih besar jiwanya, sentiasa berlapang dada dan selalu sibuk mengingati Allah, sehingga masalah sebesar apapun di dunia ini terasa kecil kerana ada Allah yang maha besar. Baik. Ayat ni ada beberapa poin yang penting. Satu, kalau kita merasa dengan mengumpat kita akan puas hati, dengan mengumpat kita akan hilang stres, dengan mengumpat kita akan rasa lebih tenang sebab dah luahkan perasaan, kita silap. Kita silap. Hakikatnya kita tidak akan pernah tenang selama kita duduk mengumpat. Satu, kita takut Tuhan tu tahu kita mengumpat dia. Risau kita kalau Tuhan tu tahu. Hidup kita jadi tak tenang. Kan? Kemudian bila kita dah meluahkan sekali, kita tak akan berhenti kat situ. Kan terbukti kan, selepas kita bercerita tentang suami kita kepada kawan kita, balik kampung kita cerita lagi kat mak kita. Kan? Nanti balik kita cerita lagi kat jiran kita. Nanti jumpa kawan A, kita cerita kat kawan A. Jumpa kawan B, cerita lagi. Kita sebenarnya tak selesai pun masalah. Kan? Jadi kita sebenarnya tertipu kalau kita menganggap kita rasa tenang dengan kita menceritakan masalah tu. Ya? Baik. Cerita tu hanya boleh untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau dengan kawan-kawan kita ni bukan untuk selesaikan masalah. Kan? Kalau sampai 10 orang kita cerita benda yang sama, itu bukan untuk menyelesaikan namanya. Kita tahulah niat kita kan. Dan Allah tahu kan niat kita tu betul-betul nak menyelesaikan atau sekadar nak bercerita. Baik. Itu poin pertama. Dan kita kena fikir sampai bila kita akan jadi macam tu. Dan kita kena ingat kalau sampai hari tua kita dah biasa buat macam tu, maka kita tak akan berhenti. Dan daripada muda-muda ni kita selalu buat, kita kena ingat makin berumur, usia kita makin bertambah, kita akan makin sensitif. Jadi kalau sekarang kita banyak mengumpat orang disebabkan perasaan kita yang terasa hati dengan orang, banyak sangat orang kita terasa hati, sensitif hati kita, kita akan semakin sensitif pada hari tua. Dan kita akan menghadapi masalah dalam hidup kita dengan anak menantu. Tu punca sensitif lah tu. Dan baru menantu balik rumah tak buat apa-apa, kita dah merajuk. Dia tak buat apa-apa, kita merajuk. Merajuk kenapa? Sebab dia tak buat apa-apa. Sepatutnya dia buat apa? Sepatutnya dia pergi sapu lantai, dia pergi masak kat dapur, dia pergi kemas rumah. Kita kata dia duduk tak buat apa-apa. Itulah masalah sensitif sangat. Sepatutnya dia kacau kita baru kita sakit hati. Ni dia tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa kita sakit hati. Kenapa sakit hati? Dia tak buat apa-apa, dia duduk saja. Dia duduk saja, apa masalah dengan kita? Itu kita kadang bermula daripada masa kita masih usia masih muda ni dah biasa terasa hati, makin berusia makin lagi mudah terasa hati. Jadi kita kena berhenti dan kita kena cuba lebih rasionalkan lagi minda kita, akal kita mengatasi emosi kita. Baik, kemudian kita sebut kat sini bahawa mengumpat ni sebenarnya akan menambahkan masalah kita sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dua-dua sekali. Akhirat confirm lah dengan dosa. Tapi dunia pun sama. Mengumpat tidak menyelesaikan masalah. Kan? Dia menambah masalah. Masalah apa? Itulah masalah kalau Tuhan dia tahu apa yang kita mengumpat dia. Dan tak putus kawan. Kan? Kan dia jadi tak suka kita, dia pengumpat kita balik. Tak selesai masalah. Kemudian dan di ujung tu disebutkan tentang sebenarnya kita kata kalau kita sibuk mengingati Allah sehingga masalah sebesar apa pun di dunia ini terasa kecil kerana ada Allah yang maha besar. Ya, kenapa sebenarnya masalah kat dunia ini menjadi besar dalam fikiran kita? Sebab kita kurang merasa Allah maha besar. Kalau Allah tu maha besar, dunia ni tak ada apa-apa. Dunia ni memang tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita biarpun kita nak dapat bonus sebanyak mana pun, bonus kita dapat tu, kalau kita nak happy sangat, excited sangat, bonus kita tu berapa harta kat dunia? Sikit je kan? Sikit. Kalau kita nak sedih sangat misalnya dengan apa yang kawan kita buat kat kita, kawan kita tu satu daripada berapa banyak manusia dalam dunia. Kecil kan? Tak ada apa-apa. Jadi bila kita rasa Allah yang maha mencipta tu sangat hebat, sangat besar, masalah sebesar apa pun kat dunia ni akan terasa kecil. Masalah tu hanya akan terasa besar bila Allah tu kita tak pandang maha besar. Itu sebenarnya kunci masalah dalam kehidupan kita.
Kita kerana rasa hidup kita terlampau menderita disebabkan suami kita macam ni, anak kita macam ni, kawan-kawan kita macam ni. Sebab kita tak fikirkan tentang bagaimana kehidupan nabi-nabi yang terdahulu. Kan? Yang kita katakan kalau Nabi Musa AS contohnya, macam mana keadaan dia membela kaum dia, kemudian dia tekan balik oleh kaum dia dan disakiti oleh kaum yang dia bela mati-matian. Kan? Itu lebih sakit lagi. Bayangkan kita tu bela keluarga kita mati-matian, lepas tu keluarga kita menyakiti kita. Jadi kalau kita sekadar sakit hati, ada kawan sakitkan hati kita, itu tak ada apa-apa. Kan tinggal lagi bandingannya, dengan siapa kita nak membandingkan masalah kita. Kalau kita bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, kita akan terasa berat sangat. Sebab kita tengok masalah orang lain sikit. Kita bandingkan pula kehidupan kita dengan kawan kita yang bahagia, kita rasa beban. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lebih daripada kita, maka kita tak ada masalah. Saya sebenarnya dah lepas PKP, bila ditanya pasal nak datang kuliah ni, saya confirmkan kemudian, sebab saya dah tak boleh bawa kereta sekarang. Saya accident sebenarnya sebelum PKP, tulang patah. Jadi kereta saya pun total loss. Dah tak ada dah kereta. Kereta tu baru pakai 3 tahun, kereta baru. Dah takdirnya total loss. Dan yang pada kejadian tu adalah orang keliling yang tengok tu, kira kesimpulannya saya cuma boleh katakan pada masa tu yang saya fikirkan adalah, oh tak apa, saya hanya patah satu tulang, saya ada banyak lagi tulang lain yang tak patah. Jadi saya tak rasa apa-apa. Jadi saya rasa macam, dah lah tulang patah ni nak dibuat apa, gitu je. Pergilah berubat, gitu je keadaannya. Tapi kalau kita bayangkan, oh tulang aku patah, kan kita jadi menderita. Padahal tulang yang patah satu je, ada banyak lagi tak patah. Sebanyak-banyak tulang kita yang patah sekaligus, takkan patah lebih banyak daripada yang tak patah. Kan? Banyak tulang kat badan kita ni. Banyak. Kan? Jadi kalau kita cedera, setakat misal kata terluka tangan, tu kan yang luka cuma tangan. Banyak lagi anggota kita yang tak luka. Jadi tinggal sekarang ni macam mana kita nak fikirkan pada bahagian yang sakit ataupun pada bahagian yang sihat. Kalau kita fikir pada bahagian yang sihat, insya-Allah tak ada masalah. Lepas tu walaupun patah tulang, minggu pertama lagi saya dah masak-masak kat dapur. Macam biasa. Sebab saya tak fikir tulang yang patah. Cuma kena jagalah. Kan? Saya pakai dah tangan yang tak patah. Sebab yang patah kanan saya pakai tulang ni, selangka. Jadi satu tangan tak dipakai. Saya pakai tangan yang tak patah dalam kuat. Kira saya letakkan main setting saya. Alhamdulillah lah, nikmat ni Allah bagi supaya saya belajar guna tangan kiri. Selama ni saya pernah juga berlatih saja testing nak tulis tangan kiri. Saya tak kidal kan. Tapi saya test tulis tangan kiri, bila dah susah sangat, malas lah. Tapi bila dah terpaksa kan kena juga. Jadi itu nikmat. Ini peluang Allah bagi untuk kita akhirnya belajar memanfaatkan seluruh anggota kita. Dan masa tu jugalah saya merasakan satu nikmat, di mana sebenarnya pada seluruh anggota kita ni Allah bagi lebih dari cukup. Bukan cukup, lebih dari cukup. Sebab dengan kehilangan satu bahagian saja, kita masih boleh hidup macam biasa. Kan ada orang dia kata, saya ni tak cukup tangan lah. Banyak sangat kerja nak buat, tak cukup tangan. Nak tangan baru banyak. Kalau bagi 8, 10, 12, tak cukup juga kan? Sebab kita dah fikir banyak sangat kerja tak cukup tangan. Tak, tangan yang ada tu sebenarnya lebih dari cukup. Sebab apa? Masa tu saya rasakan, oh rupanya dengan sebelah tangan saja saya boleh hidup macam biasa. Memanglah agak susah sebab kita tak biasa. Dan kita tengok OKU yang memang tak ada tangan, tak ada kaki, boleh hidup pun macam manusia lain dengan cara dia masing-masing. Jadi sekaligus dengan anggota kita yang lain pun sama. Mata kita ada 2 mata ni lebih dari cukup. Dengan satu mata je kita dah boleh tengok kan. Cuba tutup sebelah mata, nampak tak sebelah lagi? Nampak. Maknanya mata 2 ni lebih dari cukup. Lubang hidung kita ni ada 2 ni lebih dari cukup. Tutup sebelah boleh bernafas. Boleh. Maknanya lebih dari cukup. Telinga kita pun sama, ada 2. Tutup sebelah telinga, masih dengar kan? Dengar. Cuma tak best macam 2 telinga. Tapi masih boleh hidup. Masih boleh mendengar. Jadi maknanya sebenarnya apa yang Allah bagi pada tubuh kita ni lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Maka sebab itulah kita kena lebih bersyukur lagi pada Allah. Allah bagi kita lengkap yang lebih dari cukup tu. Jadi kalau setakat kehilangan sikit, sebahagian, itu semua bukannya kehilangan. Tapi kita kena ingat, Allah cuma ambil sebahagian, tapi Allah tetap bagi kita sesuatu yang cukup untuk kita tetap boleh hidup di dunia ni. Jadi sekarang ni maknanya dalam kehidupan kita nak jadi orang yang lebih bersyukur, dan antara juga kuncinya kita nak kurangkan mengumpat ni, salah satunya adalah kita tu merasakan yang
apa saja yang berlaku di sekeliling kita tu Allah datangkan kepada kita untuk kita menjadi lebih baik. Dan jangan selalu membandingkan masalah kita dengan orang lain yang lebih bahagia. Tapi bandingkanlah masalah kita dengan orang lain yang lebih menderita. Kalau sakit, bandingkanlah sakit kita dengan orang yang lebih sakit. Barulah kita akan senang hati. Dan saya kalau bab cedera-cedera ni, saya selalu membandingkan dengan tokoh-tokoh dalam Islam di kalangan wanita yang pergi ke medan perang. Dan salah seorangnya adalah Ummu Umarah yang pergi ke medan perang, dan beliau pernah mengalami luka yang sangat dalam sehinggalah luka itu tak sembuh walaupun sampai setahun. Maknanya luka cedera hasil akibat daripada senjata musuh. Itu perempuan. Dan wanita ini Ummu Umarah pergi ke peperangan demi peperangan. Itu diizinkan Nabi sebab dia telah membuktikan dan menunjukkan kepahlawanan dia. Walaupun balik kali pertama dia pergi ke medan perang bukan untuk berperang, tapi untuk hantar suami dan anak-anak dia. Tapi di medan perang tu dia terdesak sampai akhirnya dia mempertahankan Nabi dengan tubuh badan dia sendiri. Sampai dia cedera parah. Dan wanita ini sehinggalah peperangan terakhir dia pergi adalah perang Yamamah, usianya pada ketika itu 60 lebih. Perempuan. 60 lebih. Dan dia berhenti perang terakhir itu, dia tak pergi dah sebab apa? Sebab dalam peperangan itu tangannya putus. Kena libas dengan pedang musuh. Dan kalau kita banding sakit kita dengan sakit orang macam tu, kita tak ada apa-apa kan? Tangan dia putus dan dia pernah cedera sampai setahun tak sembuh. Cedera apa kita yang pernah sampai setahun tak sembuh? Orang kalau operation pun tak sampai setahun dah sembuh kan? Maknanya dia lagi dahsyat daripada tu. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang macam tu, kita lukalah setara mana pun tu, it's nothing. Tak ada apa-apa. Sebab kita belum ke medan perang pun. Jadi itulah kaedah dalam kehidupan kita. Kalau kita nak merasakan masalah kita tu kecil, tak ada apa-apa kan? Cuma bila ada masalah, tugas kita hanyalah menyelesaikan. Bukan untuk kita akhirnya menambah dosa disebabkan oleh masalah tu. Jadi ada masalah, beban perasaan, beban fikiran, kita pula tambah dengan dosa, mengumpat. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan yang kita bincangkan hari ini, dan mudah-mudahan paling kurang ada niat dan azam dalam hati kita bahawa lepas daripada ni kita nak berhenti mengumpat. Sebab azam itu akan membantu kita untuk meninggalkan maksiat ni, insyaAllah. Baik, wallahu alam. Salam Zulhijjah, selamat Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan ada korbannya masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.